Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Terutama sekali bagi mereka yang mencari habuan untuk nak pulih dengan cepat. Ada beberapa jenis makanan yang Rasulullah SAW memang gemar betul, dan daripada dulu masa dia amalkan ni semua ni, baginda ada bagi tahu kat kita ada sesuatu yang cukup menarik dalam 22 daripada banyak lagi mungkin tak disenaraikan, tapi yang ni yang top. Okey, kalau daripada awal you boleh tahu, kita boleh dapat dia punya manfaat awal-awal lagi. Dan kalau tak ada you cari, kalau ada you makan. Di Asia ni banyak bahan-bahan ni Tuhan jadikan untuk kita pun banyak. Okey, semaklum saja negara Arab pun negara panas kan, betul tak? Okey, jadi nombor satu, tidak lain tidak bukan, anda pernah dengar barley. Okay, barley ni kan ada orang buat macam tarmiah tu, betul tak? Dia campur dengan susu. Tapi sekarang kalau susu tu tak berapa organik dan tak berapa pure, memang kita boleh ambil susu-susu seperti almond, seperti rice milk, seperti santan, semua tu you boleh buat. Okay, no problem. Barley ataupun jelai bahasa Indonesia boleh digunakan. Nombor satu, Rasulullah SAW memang dia minat sangat dengan barley. Nombor dua, dia kata kat sini tidak ditinggalkan kurma. So kurma semua orang dah tahu, betul tak? Sampaikan buka puasa pun disunatkan kita ambil buah kurma, yang Nabi punya ajwa lah, of course kan. Tapi kalau you tak ada ajwa, you ambil yang biasa-biasa pun boleh, no problem. Nombor tiga sekarang ialah buah tin. Sebab tu kat Malaysia baru-baru ni, bahkan 5 tahun lepas, buah tin tu sampai berekar-ekar, berhektar-hektar orang tanam, betul tak? Satu untuk menjual sebab dia memang mahal. Nombor dua, memang Rasulullah SAW memang minat dengan buah tin. Ini memang dia kata buah daripada syurga pun, betul tak? Okay. Bahkan anda tahu kan ada berapa yang disebut dalam Quran, ada hampir, kalau tak salah saya, 6 yang disebut. Yang tak disebut tu tak semestinya tak bagus lah. Tapi yang ni kalau disebut tu seperti buah zaitun, buah tin, buah kurma, buah anggur, pisang, delima, okey. Cuma satu lagi yang Adam dan Hawa tu katanya buah kuldi. Macam mana rupa buah kuldi kita tak tahu kan. Tapi cukup dulu kalau you belajar tiga tadi. Saya dah kata barley, kurma, buah tin. Nombor empat, kita fokus kepada anggur. Okey, anggur ni selalu dikepilkan, disamakan ataupun ditulis bersama dengan zaitun dan kurma. Okey, so anggur memang kegemaran Rasulullah SAW. Madu tak usah ceritalah kan, sehingga kan ada cerita yang sahabat baginda yang ada kawan dia bagi tahu tengah sakit, so Nabi kita Rasulullah SAW suruh makan madu kan. Dia datang balik tanya, kata tak baik lagi, so baginda kata makan madu juga. 3 kali datang pun dia tak baik juga lagi, so rupa-rupanya Rasulullah suruh makan lagi. Jadi nanti bila penutup nanti, kalau ada masa, kita cerita kenapa kadang-kadang kita dah ambil makanan sunnah, atau dengar cerita ni memang ada dalam Quran semua pun, tapi kita masih lagi tak baik. Maksudnya tidak serasi ataupun tidak menghasilkan apa yang kita harapkan. Okey. Tapi itu kemudian nanti. Sekarang kita cerita dulu apa lagi bahan-bahan yang kegemaran Rasulullah SAW. Nombor 6 ialah melon, ataupun setengah orang kalau zaman moden ni kita ambil macam honeydew lah. Ada yang jenis kuning, ada yang jenis hijau, betul tak? Selalunya Nabi kita SAW beliau masukkan dengan kurma, dia campur dengan melon ni. Tapi kita juga boleh gunakan perkataan tembikai, semangka, boleh tembikai. Memang minat nombor 6 tadi boleh kita samakan dengan melon. So sama ada melon ataupun tembikai yang tidak diinjek dengan warna ataupun pemanis. Zaman sekarang ni, itu masalahnya sekarang ni kan. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu semuanya pure organik kan. Kalau saya sebut apa pun tadi, kalau sekarang kalau saya kata jangan makan, tapi dulu semua boleh makan, betul tak? Contoh yang saya baru je sebut, yang sekarang tak apa boleh makan, susu. Kan Rasulullah SAW tu minat sangat dengan susu kan. Susu apa dia suka? Susu kambing. Kadang-kadang orang bagi susu sapi atau susu dulu susu unta lah kan. Dia masih lagi baginda memang suka ambil susu kambing. Susu kambing minum, tetapi kalau you tengok adab dia lepas dia minum susu ni, dia selalu ada kumur sikit. Kata setengah
tak tahulah sahih tak sahih ni, tapi saya belajar kata orang Rasulullah SAW lepas minum susu di ujung-ujungnya dia mesti kumur sikit dengan air bersih. Okey. Mungkin disebabkan kata ada bahan-bahan yang berlemak, mungkin bila dia kumur tu mungkin menghilangkan banyak lemak. Itu yang saya baca lah kan. Tapi susu memang minat. Cuma kenapa sekarang saya tak bagi minum susu? Kan anda semua pun dah tahu, bukan susu tu tak boleh minum. Selalu saya kata tak boleh kita haramkan benda yang halal, betul tak? Bahkan kegemaran Rasulullah lagi. Jadi kita patut gemar pada susu. Cuma susu zaman sekarang sebab banyak sangat antibiotik, banyak sangat bahan-bahan growth hormone, banyak lagi macam-macam yang dimasukkan, dan cara dia orang bela ibu-ibu yang mengeluarkan susu ni. Kalau you tengok cara dia orang, kalau kat ladang-ladang tu, kalau yang bukan free range lah, bukan yang lepas kat hutan liar tu, yang dalam ladang, memang you tak sanggup minum pun. Tengok cara dia orang seksakan ibu-ibu yang menyusu ni, maksudnya mengeluarkan susu ni, faham tak? Tapi balik kepada kegemaran, kita masuk nombor 7 susu. Nombor 8 ialah jamur ataupun cendawan. Kulat ni jenis-jenis mushroom, yes. So mushroom ni memang dulu terkenal untuk jaga mata dan sebagainya, tapi sejak kita dah belajar sains nutrition, banyak lagi kulat ni ataupun cendawan ni sampaikan boleh membantu untuk penyakit kanser pun. Okey. Baik, kita sambung. Apa lagi kegemaran Rasulullah SAW? Siapa boleh teka? Mungkin you dah banyak belajar juga daripada saya kan. Tapi labu air, tahu labu air? Okay, so this labu air bukan semua jenis labu yang Rasulullah minat. Dia lebih sup ataupun sayur yang dibuat dengan labu air. Okay, tapi sebarang jenis labu pun kira kalau tak ada labu air bolehlah kan. Okay. Satu lagi yang saya nak cerita tadi susu kan. Sekarang tiba masanya Rasulullah SAW memang suka kepada daging. Okay? Walaupun beliau tak makan banyak. Memang baginda kalau makan dia kan 1/3, betul tak? Dan dia berhenti sebelum kenyang kan. Dia makan bila lapar aja. Dan daging pun bukan dia makan hari-hari, betul tak? Tapi makan. Okay? Yang paling dia suka ialah daging kambing. Kata ni dalam hadis semua ni, bahagian kaki dan bahagian shoulder, bahu kambing tu. Okey, bahu kambing dengan kaki tu. Okey, bahagian tu memang. Dan kadang-kadang baginda juga suka kepada bila orang bawa mai burung. Okey, so daging burung pun kegemaran Rasulullah SAW. Lagi satu mentimun. Timun. Jadi kita amalkan timun. Okey. Timun selalunya baginda tak lupa dengan garam. Okey, dia cicah sikit dengan garam atau lapik dengan garam boleh. Satu lagi, kalau roti amat minat kegemaran Rasulullah SAW ialah olive oil, minyak zaitun. So roti dengan minyak zaitun, lagi satu makanan yang paling diminati. Seterusnya Rasulullah memang selalu menceritakan tentang buah delima. Satu lagi yang datangnya daripada syurga, kata dalam hadis-hadis tu baginda memang suka kepada buah delima dan cuka apple. Tak semestinya apple lah, asalkan cuka. Memang kalau kat rumah mana pun, kalau baginda kata kalau tak ada cuka ni macam dah tak ada lauk pauk dah. Jadi cuka tu merepresentasikan sebagai wakil kepada rumah mana pun, asalkan ada cuka berarti rumah tu dah ada lauk. Okay, right. So jaga baik-baik. Cuka tu jangan dimain. Sebab tu bila saya mengajar you tentang apple cider vinegar kan, cuka kurma atau cuka buah tin dan sebagainya, tu baik untuk you punya perut. Semua tu memang betul lah. Okay. Satu lagi, nombor 12 ialah yang lebih simple, iaitu air putih. Walaupun ni you tak kata makanan, tapi dia sebahagian daripada yang paling mustahak. Apa-apa saja Rasulullah SAW mesti sehinggakan kalau waktu pagi tu bila bangun, bila minum madu, mesti dia campur dengan dengan air. Saya ulang, madunya tak diminum fresh macam tu saja, dicampur dengan air. Okey, air putih lah, air bersih.
So nombor 12 air, okey. So jangan main dengan water therapy yang selalunya zaman-zaman moden ni, sehingga kan ada kumpulan pula kata air tak mustahak, who thinks air is important, they say nanti you can cause hyponatremia dan sebagainya. No, 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 no. Rasulullah SAW dah membuktikan air putih itu merupakan sebahagian daripada pemakanan baginda. Sebab bila baginda bangun pagi, dia terus ambil madu dan air putih. Itu adalah habit ataupun tabiat. Setiap pagi bangun awal, madu dan air putih dulu. Lepas tu waktu duha nanti, kurma ajwa yang 7 biji itu selalu direndam semalaman. Besok paginya tu minum air ni, dan biji yang ataupun buah yang dah direndam tu selalunya dah jadi lembut, kulit pun boleh dah kopak-kopak sikit. Baginda makan dengan isi-isinya sekali. Okey, tapi yang pentingnya minuman tu. Okey, tu masa waktu duha selalu diambil. Ada sebab kenapa subuh ambil air dengan madu tadi, duhanya. Jadi herbalist sekarang, orang yang pakar herba, mereka pun belajar daripada turun-menurun dulu. Mak bapak dia orang, atuk dia orang mengajar daripada zaman-zaman Nabi lagi katanya, sahabat-sahabat Nabi lagi dah buat amalan tu. Rupanya ada waktu-waktu tertentu yang you minum. Okey, kalau madu dengan air, waktu bila, macam mana dia jadi penawar apa semua. Jadi interesting lah kalau kita belajar herbalism ni kan. Okey, tapi balik kepada cerita baginda makan, kalau yang nak berat sikit pun waktu lunch. Okey, berat 1/3 perut dia penuh, bukan macam kita punya berat kan. Kalau kita lahap terus kan. Tapi lepas pada maghrib, especially after Isya, completely terus tak ada langsung makan apa-apa. Dan kita semua tahu Rasulullah SAW tidur awal. Lepas Isya sekejap, lepas sembang sikit dengan isteri mungkin, lepas tu baginda tidur sebab nak bangun 1/3 awal belah malam. Okey, jadi anda pun tahu cerita tu. Yang penting ialah makan tu tak ada makan besar belah malam. Okey, dan buah sebelum makan makanan apapun, buah dahulu. Itu amalan yang memang kita pun dah ikut daripada saya ajar awal lagi. Fruit comes first, makanan buah dahulu. Baik, satu lagi. Kalau siapa dapat supply air zam-zam, memang baginda memang dapat air zam-zam lah, no problem. Kalau kita kat sini kadang-kadang susah sikit kan. Kalau you dapat air zam-zam, okey, silakan. Okey, sebab itulah saya belajar sangat-sangat nak buat macam dekat dengan air zam-zam yang keluar RX water tu kan. Jadi RX water tu jauh lagi lah nak belajar, tapi sekurang-kurangnya ada, orang panggil apa, ada ilmu dia dari segi tenaga dia, mineral dia, pH dia, konsep sama nak cuci bersih dan suci air itu ada. Baik, habatus sauda, tahu kan, semua tahu, nombor 19 habatus sauda memang kegemaran. Saffron anda tahu kan, bila orang yang suka memasak tu mesti tahu saffron kita yang merah tu kan, you bubuh macam nak bagi nasi biryani ke, nak jadi merah-merah kan, orange sikit, nak buat gulai ke. Orang India selalu ada saffron ni. Okey, makanan Arab lah ni, saffron, tapi mahal gila tu, jaga baik. Tadi saya dah cerita roti kegemaran. Halia lagi satu, heran jahe ni ataupun halia ni merupakan sebahagian daripada kegemaran Rasulullah SAW. Halba, jenis-jenis halba tadi, jintan hitam kan. Ada orang masukkan kelapa sekali. Saya pun tak tahu kat mana dia orang dapat cerita ni kan. Dengan apple pula tu, mungkin ada supply kot, tapi mungkin melalui dia punya trader, dia punya pedagang kan? Mungkin ada juga kelapa dan apple. Jadi cukup 22 saya bagi kepada anda. Ini semua kegemaran. Cuma saya nak tambah sikit tentang adab-adab dan cara makan tu. Kalau kenapa kadang-kadang kita tak dapat makanan sunnah tu menjadikan satu kebaikan pada kita. Kadang-kadang kita tak ikut adab. Contoh adab seperti berapa banyak nak makan, pukul berapa nak makan kan. Lepas tu contoh makan tu tak
tak sebanyak yang kita rasakan. Yang zaman sekarang kita makan tu, rasa-rasa saya lebih pada 1/3 nak penuhkan perut, makanan solid. 1/3 air, 1/3 ditinggalkan kosong, betul tak? Jadi I rasa jarang-jarang I sendiri pun kadang-kadang 50% kot makan. Itu kira dah bagus dah 50% kan. So kalau boleh kita kurangkan sikit lagi. Sebab tu zaman sekarang ni bila orang pergi intermittent fasting lah kan, pergi buat one meal a day lah sebagainya, nak kontrol sampai tak makan apa-apa kadang-kadang tu, tak payah sampai teruk macam tu. Okey, setiap kali makan, bila lapar baru makan, dan bila sebelum kenyang dah berhenti. Ini amalan Rasulullah SAW. Makan sikit, makan slow. Lagi satu, makan dia tak laju. Okey, dia take his time, dan suka makan bersama family, digalakkan. Rasulullah SAW memang suka makan bersama family dan bersama kawan. Okey, dan kalau minum memang kita dah tahu tak boleh minum satu langgak macam tu je kan. Mesti 3 teguk. Betul tak? Okey, ada orang kata 3 dalam 3 nafas. Okey, minum, tak boleh sambung. Okey, berhenti. Bagus. Saya dah cerita buah delima dah tadi. Okey, antara yang terbaik yang Rasulullah SAW selalu amalkan ialah buah delima juga. Fasting, of course, berpuasa Isnin dengan Khamis, itu Rasulullah SAW punya tabiat. Okey, dia punya own sampaikan tengah bulan Islam pun hari putih dia buat. Okey, jadi kalau kita boleh ikut ni, masya-Allah. Okey, dan last kali, satu lagi yang saya minta you dengar, sama ada you boleh tak boleh buat ni, kita kena belajar. Especially waktu makan ataupun around makanan. Okey, tak boleh, masa mana pun tak boleh sebenarnya, tapi adab makan ni sebenarnya tidak boleh langsung ada perasaan marah ataupun perasaan dengki atau hasad ataupun benda-benda yang negatif ni tak boleh. Jadi cara Rasulullah SAW tu menghormati makan tu sampai jilatnya jari pertama, jari kedua, jari tengah. Ingat tak 3 jari ni kan, semua tu pun diajar supaya kita tidak membazir, supaya kita hormat makanan, supaya kita takutkan tak berkat kalau last pada nasi, walaupun 1 biji tinggal tu, mungkin yang tu menjadi berkat kan. Ataupun kalau kita buang langsung, tak mencuci makanan sampai licin tu, makanan-makanan ni boleh kita galakkan bagi supply pada setan pula. Itu semua antara adab-adab yang kita harus faham. Selain daripada cuma nak tahu kegemaran, rupanya ada saya kata tadi, contoh orang yang berubat dari sudut herbal, penggunaan herba-herba, akar kayu, rempah-rempah dan sebagainya ni kan untuk merawat. Mereka ada waktu-waktu tertentu. Kalau sakitnya bahagian kepala, lebih makan sebelah subuh. Kalau sakitnya bahagian leher ke shoulder ni, makan waktu duha. Okey. Ada juga yang kalau bahagian perut dan sebagainya ni, waktu zuhur. Kalau belakang ni, dah waktu asar. Kan, kalau bawah pada paha ni, waktu-waktu maghrib ataupun nak tidur nanti. Jadi, saya pun tak habis lagi belajar ni, tapi saya dah dapat tangkap rupa-rupanya kenapa Rasulullah SAW bangun aja air putih dengan madu dulu sebagai amalan. Yang penting 22 jenis makanan tadi tu kita jangan lupa, kalau dapat peluang amalkan. Boleh? Ilmu macam ni galakkan anak-anak kita pun mendekati kepada makanan-makanan yang serupa ni. Kalau you tengok betul-betul kebanyakannya lebih hampir 40-50% berasaskan kepada buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahkan yang saya tengok cuma yang daripada binatang, cuma daging dengan dengan susu je. Betul tak? Yang lain, kalau tak salah saya, kalau macam tu hampir 80%. Jadi betul lah, kita punya diet, D&D diet tu tak salah. Cuma saya tak galakkan you ambil susu dan daging, dan gula tu you pun faham kenapa lah kan. Terima kasih. Bertemu lagi. Tolong tekan share dan tolong tekan love kepada semua rakyat kita. Semoga mereka berada dalam keadaan yang selamat dan diberi perlindungan oleh Allah SWT. Jaga baik-baik, jaga diri elok. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,